والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
عبادي كل معلوم لك برحمتك يا رحمن. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang diredai, yang saya kasihi, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini dengan penuh kenikmatan dan kerahmatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dengan hujan yang melimpah pada pagi ini, hujan penuh rahmat. Kalau hujan pagi Jumaat itu hujan rahmat. Kalau sempat tadah di tempat yang lapang, tadahlah. Jadikan dia sebagai air sifat, air penawar. Di antara air terbaik untuk dijadikan ubat adalah hujan yang turun pada malam Jumaat ataupun siangnya, paginya. Tapi jangan tadah di cucuk atap tu. Kan letak bumbung kita entah burung merpati ke yang berak kan. Ke burung mana yang lintas, kita mungkin tak pergi berak atas bumbung. Tapi kita letak kat tempat lapang lah. Letak kat tempat lapang. Dapat sikit pun jadilah habuan penawar. Kalau benak sangat hati tu, katalah tahan bekas besar. Jangan pergi letak botol mineral tengah tu. Nak masuk berapa titik, letaklah dalam besen. Kalau besar banyak sikit dia masuk. Lepas tu kita tapih. Nak kena masak tak? Tak payah masak. Tak payah masak. Niatlah. Mudah-mudahan dibukakan pintu hikmahmu
ke dalam hatiku dapat dituangkan penerangan. Teranglah sikit yang gelap gulita tu. Ha? InsyaAllah dengan rahmat daripada Allah, pagi ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab tafsir. Yang mana hari ni bagi meraihkan 27 Rejab. Nah, meraihkan 27 Rejab, maka kita ambil hari ni sebagai membaca surah Al-Isra'. Nah, surah Al-Isra', surah yang ke-17. Nah, baik, sebelum tu saya nak tanya, ada tak yang nak kitab Syama'il Muhammadiyah? Ada tak yang nak kitab Syama'il Muhammadiyah? Dia susah jual ni. Payah dapat, okey. Berapa tu? 80. Besar punya. Edisi lengkap. 80. Bayar ansuran boleh ke? 2 kali bayar. Nah, boleh 2 kali bayar. Tu je. Besar punya lah. Dia yang kecil je. Tak dapat lagi, no? Ni yang besar punya. Cuma kalau siapa nak rujuk, nanti saya bagikan nombor hadis, boleh buat rujukan. Baik, kita baca lah surah Al-Isra'. Ayat 1 je kita nak baca. Sebab dia cerita pasal tu, 1 je. Nah, kita baca sama-sama, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Saya nak dengar semua baca ramai-ramai. Saya nak dengar pula saya duk baca. Bukan seorang-seorang, semua sekali. Okey. 1, 2 mula. Ada yang tak habis lagi tu. Alhamdulillah. Sedap-sedap suara mereka tu. Lemak merdu, alhamdulillah. Hebatlah nak muridku, alhamdulillah. Itulah kita, no? Setakat tu je kan. Kita bukan nak pergi bertanding dengan siapa-siapa. Cukuplah kata orang tua-tua lepas beda diri sendiri. Nah? Janji boleh baca, memperelokkan sebutan, nah? Dan bunyinya alhamdulillah. Bukanlah nak pergi bertanding kat siapa-siapa, alhamdulillah. Baik, kita tengok ayat yang ke-1 daripada juzuk 15, juzuk yang paling masyhur. Sebab dalam juzuk 15 ini terdapatnya surah Al-Isra', dan dalam juzuk 15 ini terdapatnya surah Al-Kahfi. Dia ada 2 surah je. Dalam juzuk 15 dia ada 2 surah. Sama buka-buka juzuk 15 tu memang paling depan sekali dia. Surah Al-Isra', dan yang kedua diikuti dengan surah Al-Kahfi, lepas tu terus naik juzuk 16. Sebab surah Al-Kahfi ni selai 2 muka surat dia masuk di dalam, bukan 2, 3 muka surat dia masuk di dalam juzuk yang ke-16. Baik. Apa maksud Isra'? Isra' bermaksud diperjalankan. Ataupun
jalan malam. Nah, Isra ni diperjalankan. Makna dia bukan Nabi berjalan sendiri tapi dibawa berjalan. Dan surah Isra ni kalau ada sesetengah Al-Quran, kalau Al-Quran itu dicetak di Madinah, mereka akan tulis surah Israel. Dia tak tulis surah Isra, dia akan tulis surah Israel kerana mengambil sempena dalam surah Isra ini daripada ayat 2 sampai ayat 8 cerita pasal Yahudi Bani Israel. Yang dia cerita betul-betul tentang Isra Mi'raj ayat 1 ni saja. Yang kita baca tadi, 1 tu saja yang dicerita tentang Isra Mi'raj. Yang lain semua dicerita pasal akidah dan dikhususkan untuk Bani Israel ayat 2 sampai ayat 8 sebab Allah Ta'ala nak cerita golongan ni golongan yang paling degil atau bahasa kita paling ketegak. Walaupun Allah Ta'ala menunjukkan begitu hebat mukjizat-mukjizat para rasul, para nabi yang diutuskan kepada mereka, tapi mereka masih lagi ingkar dan kufur. Sebab tu ada juga dinamakan surah ni surah Israel. Jadi tak salah kalau kita dengar orang kata surah Israel, nak cari yang mana? Carilah surah Al-Isra. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Isra ini ada 111 ayat. Kedudukan dalam Al-Quran adalah surah yang ke-17, diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah ketika mana Nabi belum lagi berpindah ke bumi Madinah. Berlakunya satu perjalanan yang panjang tapi mengambil masa yang paling pendek. Perjalanan tu panjang, paling panjang. Isra, bawa berjalan jauh. Nabi dibawa berjalan dalam satu perjalanan yang jauh dalam masa yang paling pendek, paling singkat. Dirakamkan dalam beberapa hadis sahih. Ada mengatakan Nabi SAW sedang duduk dalam Masjidil Haram, ditemani oleh Sayyidina Hamzah dan pak menakan dia Abbas. Ada satu riwayat mengatakan Nabi bukan duduk dalam masjid, Nabi duduk dalam rumah mak penakan dia, Ummu Hani. Ni di antara riwayat sahih. Kita ni wallahu alam, kita percaya je semua. Ada yang kata dia duduk di dalam rumah Ummu Hani, dia sempat bersolat malam. Yang ni ada yang kata solat maghrib, ada yang kata solat isya. Ketika ni solat 5 waktu tak difardukan lagi. Tapi Nabi ada buat waktu malam. Sebelum Nabi tidur. Habis sembahyang, Nabi tidur di dalam satu hijr, satu bilik yang diberi oleh Ummu Hani. Pasal apa dia pergi tidur rumah Ummu Hani? Ummu Hani ni adik mak dia Kerana puak-puak kafir bermusyawarat nak bunuh dia. Dia pergi bersembunyi tidur di rumah Ummu Hani. Dan pada malam tersebut, semasa dia tidur, tiba-tiba bumbung rumah Ummu Hani terbuka. Ummu Hani lena, tak sedap. Tak sedap. Cuma dia kata aku nampak satu cahaya terang daripada langit. Dia di antara jaga dan lena, dia rasa macam mimpi. Walhal memang benar Rasulullah dibawa keluar melalui bumbung rumah Ummu Hani pada malam tu. Lalu dibawa ke mana? Dibawa ke Baitullahil Haram. Dan ketika ni dalam hadis menyebut di Baitullahil Haram itu adanya Sayyidina Ja'far. Ja'far ni siapa? Sepupu Nabi SAW yang kita panggil dengan nama Ja'far At-Tayyar. Ditemani oleh pak menakan dia Sayyidina Abbas. Duduk di situ bersandar di dinding Kaabah. Susah hati tak nampak muka Rasulullah daripada pagi. Ke mana menghilangnya anak saudara kesayangan. Orang dah tangkap ke sebab dah diwar-warkan. Siapa dapat tangkap Muhammad bunuh saja, tak mana jumpa.
Jadi bimbang. Cari tak jumpa. Nah, akhirnya bersandarlah dua beranak, anak menakan dengan pak menakan ni di dinding Kaabah kerana keletihan seharian mencari wajah Nabi tak jumpa. Rupa-rupanya mak menakan dah ambil sorok dalam rumah. Dalam keadaan Nabi yang berduka cita, orang nak ambil kesempatan lah. Sebab siapa? Sebab wafatnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dengan kematian Abu Talib. Jadi Nabi hilang sayap kanan dan sayap kiri. Nabi tak ada tempat nak mengadu ketika tu. Nabi hilang tempat berkasih sayang. Nabi hilang punca ketika itu. Dalam suasana baginda yang sedang sedih, orang kafir mengambil kesempatan nak tangkap Nabi, nak bunuh. Maka adik-beradik terdekat yang cuba melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Mak penakan tu dengar, pakatan sulit ni dengar, ambil. Malah duduk rumah dia, jangan balik duduk di rumah. Kalau balik duduk di rumah dapat kat orang bunuh. Malah sembunyi di rumah dia. Jadi dia tak sedar rupanya orang lain yang main ambil. Yang main ambil tu bukan orang. Bukan orang yang main ambil. Dan ketika mana diperlihatkan wajah Nabi kepada Sayyidina Ja'far dan Abbas, mereka berhati nampak, ada. Ada. Dia tak ke mana, tapi dia pun tak boleh nak pergi dekat dia. Sebab dia dibawa oleh dua orang laki-laki. Siapa dia? Malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian dibawanya baginda sallallahu alaihi wasallam lalu dibaringkan di perigi Zamzam. Yang ketika itu bukan macam ni punya telaga dia tu. Dibaringkan di situ, dibawa satu bekas oleh malaikat Mikail dan Nabi dibedah dalam keadaan jaga. Tak ada lagi mana-mana doktor yang paling canggih dalam dunia ni. Orang bedah jantung dalam keadaan jaga. Bedah lain betul. Dia bagi separuh sedar kan. Atas ni sedar, bawah tak rasa apa. Tidak. Tapi yang ni sedar kita semua. Sebab dia boleh tahu apa yang Jibril keluarkan daripada jantung dia. Dan apa yang Jibril bubuh dalam jantung dia. Berlaku 1500 tahun yang lalu. Kecanggihan pembedahan yang dilakukan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa menggunakan bilah pisau, hanya menggunakan nurul baydha, yakni cahaya putih. Cahaya yang berwarna putih. Lalu dia boleh sembang dengan Jibril. Bawa keluar apa? Ambil apa tu? Jibril pun cerita dalam jantung kita ni ada satu ketulan darah hitam, tempat was-was syaitan. Was-was ni tempat bisikan syaitan. Okey, Nabi dikeluarkan darah hitam tu yang duduk dia di tengah jantung. Baik, nak bagi tahu dekat kita ni memang tak keluar pun. Duk ada dalam tu lah. Kalau kita pergi kat doktor, minta doktor saya nak belah. Nak bawa keluar asal. Tak larat nak hambat lah punya bisik, macam-macam bisikan. Terutama semayang. Kalau lah boleh buat macam tu, kita sanggup bayar, betul tak tau? Kacau sungguh-sungguh kan. Kadang-kadang main bisik yang tak baik. Kadang main nyanyi, kadang main kriau. Kita pun tengah duduk elok-elok, sekali lagi nak teriak. Saya kadang-kadang rasa macam nak tergelak sangat-sangat. Seorang-seorang pun boleh tergelak. Kan? Dan kadang rasa macam nak sembang seorang-seorang. Macam-macam dia jadi nak. Tu menatang tu datang tu lah. Tapi pasal tak boleh nak bawa keluar. Kalau pergi kata kat jumpa lah pakar dunia pun. Tak boleh. Hanya saja satu sifat, satu zat yang boleh melakukan yang demikian itu ialah Allahu Azza wa Jalla. Dikeluarkan. Lalu dikeluarkan ketulan. Tempat duduknya bisikan syaitan. Kita ni tak tahu lah besar mana rumah dia yang ada dalam tu.
Kalaulah kita boleh nampak memang, kalau kita boleh keluarkan seperti mana yang dikeluarkan pada dada baginda sallallahu alaihi wasallam itu, dah tentu kita pun cabut dia buat pula. Dan yang mana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu memang sedar sepenuhnya tanpa rasa sakit, kemudian didudukkan, diputarkan Nabi hal keadaan wajah baginda menghadap arah kiblat. Sebab tu bila kita nak berubat, biasanya kalau orang nak bagi mandi ke, orang nak jurus, nak puang kita tu ke, dia nanti suruh menghadap arah kiblat. Di antara cara rawatan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dia kata menghadap arah kiblat, kaki berlunjur, dalam keadaan muka kita menghadap arah kiblat. Dan Jibril buat apa? Jibril pun bagi satu cap di tengah belikat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu cok yang menulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasulullah. Itu dinamakan cok khatimun nubuwah ataupun khataman nubuwah. Dilekatkan di belakang Nabi. Bukan dia cop macam kita duk cop naik dakwah tu, bukan. Tak tahulah dia cop dengan apa. Tapi yang timbul adalah kulit Nabi. Kulit Nabi yang berbentuk. Bukan menggunakan dakwat. Sebab tu, bila mana Sayyidina Ali di antara orang yang pernah tengok benda tu, dia peluk Rasulullah, dia terasa di tengah belakang. Ada benda timbul. Lepas tu dia tanya Rasulullah, kan tak ada cermin nak tengok di belakang. Rasulullah kata, tengok Sat, apa benda? Kata Sayyidina Ali, dianya hanya sebesar telur burung merpati. Dan warna merah. Warna merah. Tulisannya, Nabi kata, pegang rasa. Bila dia bentuk dengan jari dia, dia pun bagi tahu kepada Nabi, tertulis, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad Rasulullah. Nabi kata itulah penghulu sekalian Nabi ataupun pengakhiran sekalian Nabi, bermakna habis. Tak ada Nabi lah sesudah itu. Nabi dapat cop malam 27 Rejab tu lah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, dia kata di sini, dibawa datang seekor binatang. Dibawa datang seekor binatang. Yang mana binatang itu diikat berhampiran dengan Hajarul Aswad. Binatang ni siapa pun tak pernah tengok. Siapa pun tak pernah tengok dia. Macam mana rupa bentuk dia disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sifat makhluk, yakni ianya kecil daripada baral, kecil daripada baral, kecil daripada kuda, besar sikit daripada baral. Maknanya badan dia panjang untuk memuatkan Nabi di atas burak itu bersama dengan Jibril. Badan dia panjang. Warnanya putih bersih. Dan ianya adalah satu kenderaan yang dinamakan burak kerana terlalu pantas. Pantas selagu mana kapal terbang yang ada di muka bumi ni? Kita panggil apa? Jet, kan? Yang paling laju. Laju lagi kenderaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut mukjizat hasi. Mukjizat ini dipanggil mukjizat hasi yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Mai kenderaan, tiba-tiba kenderaan ni yang dikatakan bukan geng dinosaur tu. Dia bukan geng dia tu. Satu-satunya kenderaan yang dibawa datang daripada syurga. Dia mai bawa misi yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis selesai misi dia, dia balik tak mai dalam pakilah. Tak pernah ahli kaji sejarah, kaji purba jumpa tulang-tulang dinosaur kan, dia pun jumpa kan. Dicantum-cantum, diletak di muzium-muzium.
Apa boleh tahu ni nama binatang ni apa, makan dia apa. Tidak. Dia umur dia berapa juta-juta tahun yang lalu. Ni binatang ni nama apa, leher dia panjang, dia makan pucuk kayu. Yang ni dia jenis makan sama-sama binatang. Yang ni dia makan ikan sebab dia duduk di dalam laut. Boleh dikaji oleh pengkaji-pengkaji sejarah. Tapi dia pun tak pernah jumpa tulang ataupun fosil. Nah, daripada binatang yang bernama burak. Pasal dia bukan berasal dari dunia. Dia mai daripada surga. Bukti dalam surah Al-Isra. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala mulakan surah ni dengan Subhanallazi. Maha suci Allah. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama dia sendiri. Dia nak sumpah dengan nama siapa lagi? Macam kita makhluk melemah, kita akan mengambil sumpah dengan nama Allah. Sebab Allah yang paling berkuasa. Allah ni tak ada yang lain yang lebih berkuasa. Jadi dia bersumpah dengan nama dia. Dengan kesucian dia. Sesungguhnya Asra telah dibawa berjalan. Nabi bukan berjalan sendiri. Tapi Nabi dibawa berjalan. Yang mana disebut di sini Asra bi'abdihi, dibawa jalan dengan hambanya. Makna dia Nabi itu bila disebut dibawa jalan dengan hambanya, dia pergi seorang diri yang bernama makhluk manusia dan ditemani oleh hamba Allah yang lain. Ini Jibril dan Mikail. Mikail ni tahu tugas dia apa yang dia bawa kepada Rasulullah. Dia bawa pakaian. Dia salin. Selepas dibedahnya baginda Nabi SAW, dia disalin pakaian. Dengan pakaian daripada surga. Sebab apa? Nak berjalan jauh. Kita ni bila orang nak bawa jalan jauh, yang main ambil tu pula bukan calang-calang. Nak jadi tetamu Allah, dah tentu kenderaan yang baik, pakaian yang baik, nak pergi ke penginapan yang terbaik. Jadi sebab tu Nabi disalin. Kan Nabi ni tak ada pakaian yang elok pun dekat dia. Pakaian yang ada pun bertampung-tampung. Jadi oleh kerana nak dibawa ke tempat yang jauh, maka dipakaikan dengan pakaian lain yang dibawa oleh Mikail, disuruh pilih di dalam syurga untuk dipakaikan kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kata aku yang bawa jalan. Kata Allah, kalau Allah Ta'ala tak menggunakan kun fayakun, masakan seekor binatang boleh berjalan begitu laju sejauh mata memandang. Baik, dia bawa jalan daripada mana? Lailan dia kata, pada waktu malam. Berlaku pada waktu malam, bukan waktu siang, daripada minal masjidil haram. Duduk di mana Masjidil Haram ni? Rusia ke? Masjidil Haram ni satu-satunya duduk di mana? Mekah. Tak ada dalam negara lain dalam dunia. Satu je. Sebab tu Arab layanlah kita macam sampah pun, kita nak pergi juga dekat situ. Lah ni dia duduk melayan macam mana? Ni terbaru punya cerita 2-3 hari ni. Siapa yang boleh bayar dekat dia lebih harga hotel, dia jual. Walaupun hamba bayar kat dia beratus ribu, bukan sikit lah. Ratus ribu. Hotel tu Safwah tu yang paling depan yang kata 50 meter, yang semua orang pakai nak duduk tu. Sehari 1,800, 1,600 satu bilik tu. Jadi kalau mai pula geng lain, hak yang duit lagi tinggi daripada RM, daripada rupiah Indonesia, yang duk kena ni warga Indonesia dengan Malaysia paling ramai kena. Sebab kita punya RM jatuh rupiah lagi lah. Jadi dia nanti jual kat orang lain. Kita ni bayar dah ratus ribu ni. Pipi nak masuk, tak ada. Hang kata bila kat dia bewak pun, dia janji masuk lebat. Kawan tu main tak? Kami bagi lagi tinggi. Sekali ganda, dia pun boleh bayar lah duit dia pun tinggi. Kita lah jenuh herat nak bayar.
Mau tarik sawan dalam situ. Nak jemaah dah main penuh. Nak masuk tak? Tak boleh. Tu yang kemarin punya cerita. Susul lebih bertimbun-timbun. Beratus orang tak ada bilik. Nak pergi duduk tahu nak cari. Lah dapat tahu mana? 800 kilometer. Ambil hang. 800 kilometer. Agak-agak lah. Nak duduk 50 meter. Agak-agak lah. Bukan 800 kilometer. 8 kilometer. 8 kilometer tu tang mana? Kat tempat melentak tu. Mina. Duduklah di Mina. Mainlah ke masjid naik bas. Kalau terjauh sikit kita bising. Dia bagi jauh terus. Suka pi tak suka sudah. Tidak duduk di kaki lima. Kan? Ni baru kemarin ni cerita. Dia petunjuk. Di antara salah satu package yang kena Andalusia. Sian sampai bertimbun-timbun. Dia kan syarikat yang terbesar dalam Malaysia. Ingat Andalusia lah. No? Bertimbun-timbun baik mereka. Tak boleh nak masuk. Berjual. Kalaulah kita ni fikir di situ tak adanya Kaabah, kita nak pergi tak negara tu? Tapi Allah Ta'ala tu Maha Pengasih. Dia letak dekat situ Kaabah. Kita ni mau tak mau, hampa layan ke tak layan ke kami, hampa buatlah kami macam sampah pun. Kami tetap nak pergi. Di situ adanya kecintaan kami. Tak pernah rasa serik. Aku tak mai dah. Nak pergi pula. Nak pergi pula. Tak pernah rasa serik. Nak pergi juga. Sebab di situnya ada Baitullah. Macam itulah juga Madinah. Madinah lah ni punyalah payah. Dengan nak masuk raudahnya. Dulu kita rasa raudah tu susah nak masuk. Ramai orang berpusu-pusu bertolak-tolak. Hari ni dah lah berpusu-pusu orang dengan bertolak-tolak. Hang kena ada aplikasi. Mula dia buat Mak Ismarna. Sialah maktuk 84 ni dah tekan tu hilang, Dia tak pernah dapat menatang tu. Dan nak bilang tu wajib kena ada. Apalah aku nak buat dekat ni. Tak apa. Maktuk jangan buat apa, pegang je. Pegang je. Sekali beratuk bagi dekat dia. Suruh dia tekan. Rupanya dalam duk diam dengan mak, duk peranti-peranti belik, dia tekan bagi hilang. Sampai beratuk bagi giliran dia, dia punya hilang. Hilang orang tolak ke tepi dah, tak boleh masuk. Sian kat dia, no? Dah lah dalam tu tak kira lah macam mana punya orang. Kan? Punya susah, tapi tetap orang pergi. Walaupun dilayan macam-macam orang buat kat kita. Di situ adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatlah kau ke mana pun. Allah Ta'ala letak kat dalam dua negeri. Sebab tu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nak cerita dekat kita kata pok Arab ni sombong. Sombong. Adabnya kurang. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam punya ajaklah mereka tentang adab. Tapi sombong tu ada. Mungkin segak-segak sangat kot. Kaya-kaya lebih kot. No? Pandang kita ni ya Allah. Macam mana tengok kucing korak tu. Kita ni tengok. Kita kan orang Malaysia ni sok sendiri. Tengok siapa pun kenyih. Gigi tak cukup pun kenyih. Mesra. Kan? Senyum tu kan sedekah. Dia nanti heran. Wah yang ada gelak. Tengok aku tak kenal apa. Sampai tahap tu. Pasal apa? Sebab ada Baitullah. Okey. Daripada Baitullah tu perjalanan yang dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Kalau berjalan kaki zaman Rasulullah dulu, mereka berniaga pergi berjalan kaki. Pasal apa? Jauh sangat pergi berniaga. Bumi Al-Aqsa ni berkat. Berkat Allah Ta'ala berharap dalam ni. Disebut dalam ni. Bumi Al-Aqsa tu berkat. Di situ adanya para nabi. Pasal tu Allah Ta'ala sebut ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Nabi ni dibawa jalan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Yang mana Al-Aqsa itu yang diberkati. Keliling dia tu diberkati. Bumi Palestin itu diberkati. Yang ada di sekitarnya.
yang diperdekati. Kenapa? Allah Ta'ala letak di situ kesuburan tanah dia luar biasa. Di antara pengeluar minyak zaitun terbaik di dunia adalah Palestin. Nah, kalau pergi sana jangan kedekut nak beli minyak zaitun. Jangan kedekut. Di Habang berapa pun bayar lah, sebab yang mengusahakan minyak zaitun di bumi Palestin adalah penduduk tetap Palestin. Orang Islam. Sebab tu dia letak harga mahal lebih. Pasal dalam harga yang mahal tu adalah sedekah kita untuk mereka. Nah, kita nanti tahu di Malaysia tak ada sampai lagu ni harga. Ni mai tempat dia kot. Awak yang mahal sangat. Terus saya berkira kalau kita bagi lebih tu dia buat biaya belanja anak-anak isteri dia untuk makan. Nah, sebab depa orang Islam Palestin yang kerja yang paling depa usahakan yang paling lumayan ialah buat minyak zaitun. Dan keberkatan di sekitar itulah yang membuatkan orang-orang ataupun kafilah-kafilah dagangan berulang alik daripada Mekah ke bumi Palestin pergi ambil minyak. Nah, pergi ambil minyak, mai jual. Baik. Perjalanan 40 hari baru sampai. Tapi Nabi macam mana? Nabi dapat lailan. Lailan kalau dalam bahasa nahunya dia dinamakan isim nakirah. Makna dia kalau lailan ni tak sampai pun satu malam. Kan dia dah sembahyang malam dah rumah Ummu Hani. Sembahyang berjemaah lagi dengan Ummu Hani. Lepas dia pergi tidur. Nah, esok subuh, sebelum subuh tu dia dah ada dalam rumah. Tak sampai satu malam. Jadi bila dia sampai kan, saya cerita ringkas lah. Kalau tak ringkas sampai lepas Jumaat, tak habis gini. Dia nak marah Pak Haji nak pergi sembahyang Jumaat lagi. Bila mana dia sampai di Al-Aqsa, Nabi SAW sampai. Diperlihatkan kepada baginda SAW satu masjid lama. Lalu ni dia panggil Masjid Qibli. Ya? Al-Aqsa lah, kawasan Al-Aqsa. Allah Ta'ala sebut sekitar masjid tu diberkati. Nah, keliling tanah dia diberkati. Tanamlah apa jenis pokok pun, dia tumbuh subur, elok. Allah Ta'ala beri berkat. Sebab tu mengambil sempena daripada ayat ni yang disebut barakna haulahu, yang kami beri berkatkan tanah dia, bumi dia, sekitar dia tu adalah ustaz-ustaz yang bawa kita akan nasihatkan ambil sikit batu dia ke ataupun tanah dia, sebab tanah dia kan tanah haram, bawa balik ke bumi Malaysia, bubuhlah dalam kebun kalau ada kebun. Habis kata ada kebun, boleh dalam pasu. No? Pasal apa? Tanah berkat. Nah? Tanah tu tanah berkat. Tapi tu sekiranya kat kami lah jenuh balik tanah lah pula lagi. Doa. Nah, doa. Doa di antara tempat yang paling diberkati, doa. Dan Rasulullah tengok di antara perbuatan Jibril alaihi salam meletakkan burak di sebelah Masjid Qibli. Letak burak tu, ikat. Rasulullah tanya kepada Jibril, kalau tak ikat dia lari ke? Kalau tak ikat, maknanya dia pasal nak kena ikat. Kalau tak ikat dia lari ke? Jibril kata dia tak lari. Dia mai atas perintah Allah. Dia bawa satu misi. Engkau akan diperjalankan lagi jauh. Rupanya yang tu baru permulaan tempat pertama. Jadi bila masuk dalam Masjid Al-Aqsa ni, Nabi masuk kosong. Diberi perintah suruh solat dua rakaat. Solat itu dinamakan solat sunat tahiyatul masjid. Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas tu Nabi diperintah bangkit untuk sembahyang sekali lagi. Nabi tengok ramai dah masuk. Ramai masuk. Penuh. Nabi tanya, siapa ni? Nabi diperkenalkan dengan setiap seorang.
daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Diperkenalkan seorang-seorang. Dia kata dia pernah jumpa dengan mereka semua tu. Dan dalam perkenalan tu, mereka semua berdoa untuk dia. Dia jumpa mereka tu roh lah. Roh lah. Tapi turun dengan izin Allah. Dengan ketentuan kudrat daripada Allah. Maka turunlah para Nabi. Bila nak solat, tak disebutkan dalam hadisnya sembahyang ni sembahyang apa. Cuma tadi tu sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian tak disebutkan sembahyang apa. Nak tunggu siapa nak jadi imam. Siapa nak jadi imam. Jibril mengarahkan, telunjuk kepada Nabi SAW. Suruh Nabi jadi imam. Bermakna di sini adalah satu perbuatan simbolik Nabi Muhammad SAW adalah penghulu bagi segala Nabi. Sebab itulah yang dia kata, ana sayyidil umam. Aku adalah penghulu bagi seluruh umat. Ketika mana dia dilantik menjadi imam bagi semua para Nabi. Bahkan ketika itu adanya Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Nuh AS. Lagi hebat, lagi tua-tua lagi ada. Tapi diraihkan baginda SAW mengisyaratkan Nabi adalah penghulu bagi seluruh umat manusia. Sama ada yang hidup sezaman dengan baginda atau yang sebelum daripada baginda atau selepas daripada baginda. Nabi tetap sayyid. Itu yang kita sebut Allahumma sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Mengakui bahawasanya dia memang benar-benar penghulu bagi segala umat. Baik. Kemudian lepas habis bagi salam, berjabat salamlah dengan Nabi-Nabi tersebut. Dan dia kata, sebelum sembahyang tak ramai mana? Dalam 25 orang. Lepas sembahyang ramai. Diceritakan jumlah para Nabi dan Rasul adalah sebanyak 124,000 orang. Ramai. Yang disebut-sebut kisah mereka di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran. Yang betul-betul disebut dalam hadis dan juga Al-Quran ada 313 orang. Dan yang paling khusus disebut nama terus di dalam Al-Quran hanya 25 orang. Jadi banyak tu sajalah yang kita kena hafal. Hafal pun tak kenal. Dah lah hafal pun tak betul. Lepas ni siapa? Lepas ni siapa? Lepas ni siapa? Lepas ni siapa? Siapa nombor satu? Adam. Yang tu memang betul. Semua betul. Maksudnya betul. Memang hak yang ke tengah ke bawah tu mohon lah. Musa dengan Isa siapa dulu? Rasa-rasa macam Musa dulu kot. Ibrahim dengan Musa mana dulu? Ibrahim dulu kot. Ilyas dengan Ilyasak mana dulu? Ilyas kot. Kot lah kan? Kot. Kena buat ujian tu? Saya yang tak lulus lagi tu. Okey. Lepas tu barulah Jibril pergi ambil buruk, bawa baginda SAW jalan sampai di satu tempat yang disebut dengan nama Sakhra. Duduk di atas batu Sakhra, besar batu. Perumpamaan batu ni besar. Saya ingat daripada jam tu, daripada jam tu sampai ke belakang. Dah besar tu dah. Daripada jam tu, dinding jam tu sampai dinding belakang tu. Lebih kurang tu tak ada besar tu lah. Dia bulat dia bulat. Batu Sakhra tu dia bulat dalam tu. Yang mana ketika ni terdengar bunyi burung-burung berkicau. Sebab apa? Pintu langit dibuka. Maka tangga dihulurkan. Dinamakan Mi'raj. Mi'raj masuk tangga. Tangga dihulurkan. Dia nak terbang. Dia nak terbang. Rupanya buruk ini memiliki sepasang sayap.
apabila dia terbang, lekat batu tu di kaki dia. Batu tu lekat di kaki. Bukan batu besar tu yang lekat di kaki, batu besar tu lekat di kaki Buraq, menandakan dia nak ikut Nabi SAW. Pasal apa dia nak ikut? Dia tak pernah tengok Nabi. Batu yang nama Sakhra tu, dia tak pernah tengok Nabi. Warna dia putih lah. Warna dia putih lah, ni lah macam berdanuk sikit. Sebab dia ni berapa kali dah pok-pok Yahudi main duk pahat dia. Depa duk tarah dia. Tarah dia, ambil balik serpihan-serpihan dia. Pi buat kajian ni batu apa yang sampai boleh terapung nak ikut ni. Depa main duk tebuk dia. Kalau kata boleh saksi sendiri, nampak ada lubang-lubang yang depa duk takik-takik batu tu. Perangai tu cukup tak elok. Sebab tu dia dijaga. Tiap-tiap subuh tak pernah dibuka. Sakhra ni sebenarnya dia tempat solat perempuan. Kibli tu tempat solat yang paling utama. Masjid ataupun disebut Masjid Ula yang terlebih aula. Yang Sakhra ni dia tempat orang perempuan sembahyang. Biasanya kita akan lalu je. Cuma hari Jumaat sahaja yang penuh. Hari Jumaat sahaja yang penuh. Tak ada orang pun. Masjid Al-Aqsa ni tak ada orang. Orang tak ada. Kurang lah. Tak adalah nak berebut lagu Masjid Nabawi hampir lambat duk digerak. Kan? Kita ni punya perakah dah sejam lagi. TV sampai kat depan muka pintu dia halau dah gelak. Tak boleh masuk. Kan? Carilah tentang mana yang boleh pergi duduk. Ya Al-Aqsa jangan susah hati no. Ruang banyak, luas sangat-sangat. Sian kat dia no. Ni Allah Ta'ala kata apa? Linuriyahu min ayatina. Sambung ayat ni. Untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sebab tu Allah Ta'ala nak bawa dia naik ke langit. Ringkas cerita. Dalam perjalanan Nabi naik ke langit yang pertama. Dah tentu bertemu dengan Abu Bashar, bapa bagi sekalian manusia yang bernama Adam alaihi salam. Kata Nabi SAW, seorang lelaki yang berwibawa, bertanggungjawab. Nabi tengok dia, Nabi rasa sayang sangat. Seorang bapa yang bertanggungjawab, kata Nabi. Daripada tulang sulbi dia lah melahirkan umat manusia termasuk kita. Yang Nabi kata dia seorang bapa yang berwibawa dan bertanggungjawab melahirkan ramai umat manusia. Kemudian didoakan dengan kesejahteraan dan kebaikan kepada Nabi. Dan Nabi seterusnya dibawa berjalan lagi, meneruskan perjalanan ke langit yang kedua, di mana di situ baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan sepupu dia. Sepupu Nabi Isa siapa? Kan? Siapa dapat? Hari saya belanja roti canai. Siapa dia sepupu Nabi Isa? Kan? Lekah. Nabi apa? Tak pernah dengar ke? Tak pernah dengar lagi ke? Tak boleh belanja. Nabi Isa sepupu dia adalah Nabi Yahya. Oh, Nabi Yahya. Kan dia duduk dengan Siti Maryam kan duduk dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan tak ada anak. Bila Maryam tu beranak, lepas tu Nabi Zakaria dapat wahyu nak dapat anak. Tiba-tiba isteri dia yang dah tua boleh beranak. Allah tak lebuh siap-siap nama. Yahya. Kan? Sepupulah dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi, pada lapisan langit kedua, Nabi bertemu. Ingat sampai mati, nak mati dah kan? Tak lama dah kan? Kan ikat lama-lama pun ingat saja, kita tak tahu apa hari kita hidup kan? Itu pada tingkatan langit yang kedua. Dia kata kepada Jibril, inikah anak yang lahir tanpa bapa, tanpa persetubuhan.
Itulah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam ditemani oleh Nabi Allah Yahya alaihi salam. Saya ringkaslah. Langit ketiga. Boleh pilih. Esok lupa pula. Jangan marah dah. Saja seronok melawak. Langit ketiga Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ini yang kata Nabi komen cantiknya. No? Secantik-cantik manusia, aku tak pernah jumpa lagi manusia secantik Yusuf punya segak. Kulit tu putih bersih berbayang darah. Dia pegang tangan Nabi SAW. Nabi kata rasa lembut dia lagi tu walaupun dah berpisah lama dengan dia. Terasa keharuman dia, muka dia, Masya Allah. Kalau Rasulullah yang punya cantik, tengok Nabi Yusuf alaihissalam pun terpegun. Kita ni cerita lah. Bukan sekadar terpegun. Kalau perempuan-perempuan di bumi Mesir sampai hirih jari-jari, kita tak tahu lah nak hirih apa. Nak hirih di rumah lah kuat api juga. Sampai potong jari tak sedap. Sedap lagi tengok muka dia. Allahu Akbar. Okey, kita dulu kan yang kedatangan Maulana Al-Amin. Masing-masing kita tengok segak sungguh. Walaupun ada sesegelintir yang mendakwa dia bukan siapa-siapa, dia bukan daripada keturunan Nabi apa. Kita terima. Kita terima apa juga. Tapi hati kita kuat mengatakan ada kebenaran. Ada kebenaran. Kalau tu cicik yang ke-37 ke dia? 38. Macam tu punya segak macam mana Tok Wan dia? Tok Wan tu punya segak, dia kata Yusuf lagi segak. Lagi cantik, Allahu Akbar. Kita akan dapat saksikan dia nanti. InsyaAllah dapat tengok muka dia. Dikatakan tengok wajah Yusuf adalah satu nikmat. Ahli neraka hilang rasa sakit. Tengok muka Nabi Yusuf. Ahli neraka hilang rasa sakit. Kalau sakit-sakit gigi ada orang segak tu tengok. Ni dah lah aku sakit gigi, dia mai pula muka lagu tu. Aduh, hampir main jauh-jauh. Aku tengok muka hang tambah sakit lagi dah. Langit ke berapa tu? Ketiga. Kemudian dia berjalan ke langit keempat. Bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Pada lapisan langit yang keempat. Jumpa dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Allah Ta'ala sebut di situ. Nabi yang paling tinggi martabatnya aku letakkan kepada Idris kerana dia duduk pada tingkat langit yang keempat hal keadaan tak mati. Bersama roh dan jasad. Yang lain dia jumpa roh. Hak Nabi-Nabi lain dia jumpa roh. Tapi Nabi Allah Idris alaihissalam ditemui roh dengan jasad. Satu lagi Nabi yang ditemui roh dengan jasad. Nabi apa? Isa. Nabi Isa tadi. Kenapa Nabi Idris ditemui roh dengan jasad? Sebab dia mati sekali di dunia. Lepas tu dia minta malaikat Israel bawa balik. Bawa balik. Kemudian dia naik pergi ke surga. Ketika dunia surga dia tak mahu keluar dah. Maka Allah Ta'ala tak tempatkan dia di surga, tapi ditempatkan pada langit yang keempat. Mereka juga mendoakan kebaikan untuk baginda Nabi SAW. Teruskan perjalanan langit yang kelima. Berjumpa pada langit yang kelima Nabi Allah Harun alaihissalam. Hal keadaan janggut yang berwarna hitam putih. Sebelah hitam, sebelah putih. Begitu juga rambut dia. Sebelah hitam, sebelah putih. Janganlah bayangkan tengok gambar anjing nak yang 100 tu. Kak perempuan sihir tu dia sebelah. Rambut dia beruban putih. Sebelah hitam. Nabi jumpa dia. Nabi kata dia petah berbicara fasih pada sebutan. Ramah tamah orang dia. Mesra. Itu Nabi Allah Harun alaihissalam.
Bila ditanya awak janggut putih sebelah, hitam sebelah, tahap yang sebelah tu Musa kabut. No, punya sakit. Sampai ke otak tu punya sakit yang diturun-turun dari Tursina tu. Tengok semua umat kaum dia sembah anak lembu. Musa Samiri yang bagi sesat. Aku tinggalkan hang buat apa? Dia tak cari Musa Samiri tu. Dia pergi cari Harun, dapat Harun, rabut janggut Harun. Macam kita lah. Tinggal anak, pergi kedai. Suruh kakak tu tengok. Balik mat, adik yang tu telaga. Cari kakak tabuh. Dah adik yang pergi kerja dalam telaga. Kakak kena tabuh. Macam tu lah cerita Nabi Harun, dia kena dengan Nabi Musa. Terlampau sakit dia kata. Sakit ni sampai ke otak aku punya sakit. Sampai merayu, minta suruh lepas. Lepas nak bercakap pun tak boleh. Dan menahan kesakitan yang amat sangat menyebabkan dia beruban terus. Okey. Itu langit yang ke-5. Kemudian langit yang ke-6, Nabi Allah Musa alaihi salam. Seorang Nabi yang diberi keistimewaan. Kallamallahu Musa. Sambung. Taklima. Kallamallahu Musa taklima. Seorang Nabi yang boleh bercakap, yang boleh bersembang dengan Allah dengan menggunakan kalam dia sendiri. Tak payah guna Jibril. Sembang terus. Itu satu-satunya Nabi yang diberi keistimewaan. Paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal dia memimpin kaum Yahudi Bani Israel. Dia memimpin keturunan Bani Israel. 600,000 yang dia bawa pergi. Panjang cerita dia. Tak selesai. Tak ada bila selesai cerita. Sampai bila? Sampai dia wafat. Sampai Nabi Allah Musa wafat. Bani Israel duduk lagu tu juga. Dipimpin oleh seorang pemuda yang juga seorang Nabi bernama Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' pula nak bawa bagi masuk dalam Palestin. Nabi Musa tak sempat masuk. Nampak dah Al-Qud di depan tapi tak sempat. Kata Musa kepada malaikat Israel, sahabat sat lagi hang cabut. Nak sampai sangat-sangat dah. Kalau aku baling batu pun sampai dah. Kalau lah ni kita tengok makam Nabi Allah Musa sepi duduk di tengah-tengah padang pasir. Dekat sangat-sangat dah dengan Palestin. Nampak dah Palestin tapi tak sempat nak masuk. Ajal dah sampai. Yang dikatakan apabila ajal sampai takkan terlewat walaupun 1 saat, takkan cepat walaupun 1 saat. Tak kira hang Nabi pun. Dia minta tempoh. Kan cerita hadis dia boleh menampak malaikat Israel yang terkelak biji mata. Siapa boleh menampak malaikat? Dia boleh menampak malaikat Jibril. Dan malaikat Israel terkelak biji mata. Mengadu pada Allah. Itu hadis panjang tu. Sahih lah. Bukan cerita dongeng. Takkan boleh tampak malaikat ke? Dia boleh. Dia duduk langit yang ke-6. Dan langit yang terakhir ialah langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Hal keadaan Nabi Ibrahim sedang bersandar di satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Kenapa disebut Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah pusat ibadat para malaikat. Baitullah adalah pusat ibadat para umat manusia. Di situ diceritakan oleh Nabi, sehari 70,000 malaikat masuk bertawaf. Tak keluar dah. Esok masuk pula 70,000, tak keluar dah. Lusa masuk 70,000, tak keluar. Sampai hari ni. Dia nak abang apa? Cerita kata malaikat tu punya ramai. Tak boleh dibilang. Punya ramai para malaikat tu. Masuk bertawaf. Dan dilihatnya di situ adanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar hal keadaan tersenyum dan menangis. Tengok di sebelah kanan dia tersenyum, melihat di sebelah kirinya menangis. Kenapa? Sifat seorang bapa melihat di kalangan umat-umatnya yang masuk ke surga, yang amal soleh, dia seronok. Ada yang dilemparkan ke dalam neraka, yang disiksa dan diazab, dia menangis. Baik, habis 7 lapisan dia bertemu dengan ke-7 Nabi tersebut. Kemudian dia dibawa ke Sidrah Muntaha.
Kalam yang paling masyhur kita selalu sebut. Sidratul Muntaha. Dalam surah Al-Waqi'ah ada sebut tak? Fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Tidak? Ada sebut sidrah kan? Tak ada sidrah ni apa? Asal sidrah ni bermaksud pokok bidara. Pokok bidara. Dan kalau pokok bidara di dunia ni kita buat apa? Bagi mandi mayat. Nah, untuk melembutkan tulang dan mengurangkan bau pada si mayat. Fungsi dia untuk melembutkan tulang dan mengurangkan bau pada si mayat. Itu untuk orang mati. Untuk orang hidup, menghilangkan sihir. Dan melegakan sakit urat saraf. Habislah pakai sekejap lagi lepas balik. Ya. Blender tau. Blender tapis. Janganlah mandi dengan serbuk-serbuk. Jenuh perisi atas kulit kepala lagi. Tapis dulu. Lepas tu joreh. Nak joreh waktu bila? Joreh waktu awal lah. Jangan joreh waktu last. Joreh waktu awal. Joreh pelan-pelan. Tang sendi-sendi yang suka sakit tu. Tak payah bau sabun dah. Dia berbus tau. Dia berbus. Sifat. Ya. Okey. Sidrah ni. Sidrah yang dijumpa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam memang pohon bidara. Memang pohon bidara. Tapi dia punya besar pohon bidara tu yang kata seekor kuda berlari pantas. Di pangkal, di akarnya 100 tahun tak habis pusing. Punya besar. Setiap helaian daunnya berbentuk seperti telinga gajah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana buah-buah dia itu daripada permata-permata yakut dan zamrud serta zubarjat. Dia ada buah. Setiap helaian daun itu tertulisnya nama-nama seluruh umat manusia. Dan apabila seseorang itu 40 hari sebelum kematiannya akan gugur daun tersebut. Itulah adalah ulama. Walaupun Rasulullah tak kata kalau gugur daun tersebut timpa kau ni berdesing. Memang Rasulullah tak ada sebut di dalam hadis. Ini kalam ulama dah. Dalam kata masa hadis tu tak ada. Ini kalam ulama. Kata dia daun banyak. Mungkin timpa lah daun kita. Kerak-kerak duk timpa luruh lah aku ni. Kalau kerak-kerak duk timpa sangat. Memang nak luruh dah pun. Memang nak luruh dah pun. Orang kata kalau pacat makan kenyang. Dah bulat elok dia luruh lah. Kita ni lebih daripada kenyang lah ni. Tunggu masa je. Okay. Yang mana daripada pangkal pokok tersebut. Yang nama Sidrah Muntaha tu. Pangkal pokok tersebut. Keluarnya 4 anak sungai. 2 sungai zahir, 2 sungai batin. 2 sungai zahir, ni yang dizahirkan di dunia. Iaitu yang di Mesir, sungai Nil. Satu lagi di Iraq, sungai Furat. 2 lagi di surga. 2 lagi di surga yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rahman. Di dalam surga yang 2 itu adanya 2 air sungai yang mengalir. Niat saja nak minum air apa, dia jadi. Niat saja. Lah niat yang sungai yang mengalir di dunia ni, walaupun Nil yang mengalir tu, boleh kita pergi duk minum terus. Tak lalu lah. Orang duk kencing berak, dia perbuang segala bangkai semua dalam tu lah ni. Jangan kata sungai Nil, sungai dalam Malaysia ni, pergi dah duk cedok dalam tu halam minum. Kan? Dibimbangi pencemaran. Baik sungai dalam surga yang Allah Ta'ala sebut yang keluar daripada pangkal Sidratul Muntaha itu adalah niat saja nak minum apa. Oh, hari ni nak minum teh tarik. Pergi cedok jadi teh tarik. Milo lah. Tukar pula. Holik. Ais kacang. Yang dia suka-suka makan. Itulah dia sebut. Jadi apa juga yang hang rasa nak minum. Hang kata-kata tu jadi. Itu 2. Okey baik. Kemudian dia bawa lagi
Tu yang kata langit bukan 7 lapis. Nak dibawa lagi. Bertemu dengan apa? Jumpa dengan satu lapisan yang berbunyi kuat. Jibril kata, aku tak boleh pergi dah. Aku dah tak boleh masuk. Aku kena masuk pergi seorang-seorang. Tempat dia kelam, Rasulullah masuk. Lepas gelap nampak berkabus. Nampak berkabus. Makin dalam tu Rasulullah dengar ada satu bunyi bising. Rupanya bunyi kalam sedang menulis. Rasulullah ditunjukkan Lauh Mahfuz. Rupanya kita punya suratan ni, tak berhenti ditulis. Ada katib dalam tu, ada katib ni sekerani lah. Pergerakan yang kata Lauh Mahfuz tu sedang menulis. Di situ adanya seorang lelaki yang nak teman Rasulullah. Rasulullah tengok amati lelaki tu. Kan Jibril dah tinggal dia seorang-seorang. Dia jadi takut, tempat tu kelam. Kelabu. Nampak ada orang. Dia pandang wajahnya secara tepat. Nampaklah Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Sahabat kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan takut tengok-tengok. Mujuklah jumpa dengan kata kita. Macam tu lah juga Nabi. Allah Ta'ala rupakan wajah seorang malaikat macam muka Abu Bakar. Padahal bukan Abu Bakar. Abu Bakar tak naik pun. Macam muka Abu Bakar. Pasal apa? Nak mententeramkan jiwa Rasulullah. Jibril tak boleh masuk. Jibril kata, aku kalau masuk terbakar. Bukan tempat aku. Dia bawa naik lagi. Sampailah ke Hadratul Qudsi nama dia. Hadrat Qudsi bertemu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berpihak dan tidak berupa bentuk. Bila berhadrat Qudsi dapat apa? Dapat satu taklif yang tertinggi, amalan yang paling tinggi yang tak pernah dapat pada mana-mana umat selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni amalan solat. Mula-mula difardukan 50. Dikurang berapa? Turun main lagi. Kenamlah jumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa kata tak boleh. Sampailah dapat tinggal 5. Pun Nabi Musa kata tak boleh 5 pun. Tapi betul kan? Betul dia kata tu. Hak yang boleh tu boleh lah. Syabas. Yang boleh. Hak tak boleh ramai tak? Berlambak yang tak boleh. No? Padahal sihat tubuh badan. Lari merata boleh. Nak semayang tak boleh. Ada kan? Awak pula tak ada meneru. Baik. Turun malam tu juga. Turun. Bila sampai di bawah. Tengok Ummu Hani tak bangkit tidur. Saya cerita ringkas lah. Kalau nak cerita tak ringkas, saya kata sampai lepas Jumaat tak habis. Bila dia turun main ke bawah. Ummu Hani tak bangun tidur lagi. Tunggu Ummu Hani bangun. Ummu Hani heran. Kenapa bangkit awal sangat? Dia kata dia tak tidur semalam. Dia dibawa jalan. Daripada, dia tak cerita dia naik ke langit. Daripada Masjidil Haram pergi Al-Aqsa. Ummu Hani kata jangan cerita kat orang lah. Jangan cerita kat orang tau. Pasal apa? Lagi orang kata tak betul. Dia pun bila ada Ummu Hani kata jangan cerita kat orang, dia rasa susah hati. Lagi orang kata tak betul, orang kata gila. Jangan cerita kat siapa. Tapi Nabi tak boleh tak cerita sebab yang tu amanah. Nabi kena cerita. Keluar dalam keadaan kemurungan, pergi ke Masjidil Haram. Baitullah. Duduk di Baitullah. Melengung, susah hati. Orang pertama masuk dalam Masjidil Haram. Tahu siapa dia? Abu Jahal. Hak yang paling jahat tu. Jemaah pertama masuk. Awal pula tu dia sampai. Bukan dia nak sembahyang pun. Masuk. Dia tanya. Apa cerita ni? Ini apa ce? Ada cerita terkini ke? Dia tanya. Dia taklah kata. Itu saya lah kata. Tapi dia tanya tu olok-olok. Nabi kata ada.
Nabi ni orang jujur. Nah? Nabi kata ada. Apa dia? Semalam dia kata, aku dibawa jalan daripada Masjidil Haram pergi Al-Aqsa. Ya ke? Hanya serta pergi perhabis. Nanti tak. Hanya serta pergi perhabis. Aku nanti panggil semua orang. Hamba aku panggil. Rasulullah kata lagi senanglah kalau panggil. Taklah dia nak kena dah ulang kat seorang-seorang. Rasulullah ni orang dia betul, lurus, jujur. Pergi panggil. Dia pergi panggil pakat ramai-ramai pun nak dengar cerita Muhammad. Maki-maki pembohong lah. Mai semua pakat lah, mai benar-benar. Dengarlah Nabi bercerita tentang Isra' dan Mi'raj. Nabi baru cerita Isra', tak Mi'raj lagi. Baru Isra'. Dia pernah kata Nabi gila. Ada di kalangan yang baru masuk Islam, keluar balik Islam, murtad. Nah, ada yang cok dia Muhammad ni dah gila, dah jadi tak betul. Isteri dia dah mati, pak menakan dia mati, dah dalam maki-maki tak betul. Lepas tu dia kata, nampak seorang lagi yang kami tak jumpa, kata Abu Jahal. Abu Bakar. Mana dia pergi, tengok masuk Abu Bakar. Dia pergi pakat pergi ke rumah Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar menghampiri Rasulullah. Dia kata, abang kau ni. Muhammad hari ni buat serta merepek pula. Apa dia? Nu dia abang dia berjalan daripada sini ni. Pergi ke Al-Aqsa ni. Hang percaya ke? Aku percaya. Jangan kata dari sini pergi Al-Aqsa. Kalau dia cerita dia nak sampai ke langit, aku percaya. Rasulullah tak cerita lagi dia naik ke langit. Tapi Abu Bakar dah sebut. Jangan kata dia pergi Al-Aqsa. Dia cerita dia naik sampai ke langit pun aku percaya. Dia benar. Dia sampai ke depan Rasulullah cerita, ya benar. Itu yang Rasulullah letak kepada dia as-sidiq. Nah, as-sidiq. Itu di antara sejarah. Dia meminta bukti kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah kata akan satai satu kafilah. Yang mana kafilah tu ada jumlah 40 ekor kuda. Kuda yang paling depan sekali warna putih. Ada yang kata bukan kuda, unta. Nah, baik, itu khilaf. Yang dia kata di belakang dia ada seekor kuda yang bawa bekal ayak. Aku dahaga semasa pulang, Jibril singgah di situ bagi aku minum. Dan aku minum ayak tu, tanya mereka lagi dalam kafilah yang nak sampai tu. Ayak mereka ada dalam tu, dan tu aku minum. Bukti tanda Rasulullah lintas kafilah ni. Bila mereka nak sampai, kata Nabi SAW akan sampai 3 hari lagi orang sampai. Tu dia kata kafilah yang punya lama pergi 3 hari lagi nak sampai. Hang pergi semalam balik semalam. Tu dia tak percaya kat dia. Dia akan sampai pada hari Rabu sebelum matahari terbenam. Sungguh sampai. Waduh. Nah, pada hari Rabu diketuai oleh seekor kuda yang berwarna putih. Betul lah. Digambarkan dia boleh cerita tiang dalam Al-Aqsa banyak mana. Tingkat banyak mana. Dia semua boleh cerita. Kedudukan dia tang mana. Dan satu bukti yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ada batu yang terapung di tengah-tengah. Nah, sebab nak ikut Nabi naik Isra. Ada yang percaya terus beriman dengan Nabi SAW dan tak kurang juga ramai yang murtad apabila Nabi difitnahkan sebagai gila. Susah sebenarnya nak sampaikan dakwah. Walaupun susah, tetap Nabi sampaikan. Macam itulah juga kita. Daripada kisah yang boleh kita ambil ni, benda yang baik ni, walaupun susah, kena kata. Kita rasa susah sangat nak kata, no? Takut sekali lagi orang marah, orang kecil hati, orang merajuk. Tidak, kita akan takut macam tu. Tapi benda tu benda benar. Kena kata. Sebab sunnah orang berjuang memang akan disakiti. Kadang-kadang orang sampai beluat nak kawan dengan dia. Dia suka tegur sangat. Tegur benda tak betul. Hang berani dulu tegur dia. Berani sebab tak betul. Maka beri teguran. Itu adalah sunnah orang berdakwah. Jadi, wallahualam. Selesailah. Sudah. Selesailah. Sudah. Ayat dia satu je. Cerita dia panjang. Kalau nak cerita lagi, insyaAllah. Kan selalu kita akan baca kitab. Siapa ingat nama kitab tu?
Tadi nak belanja roti canai, ni nak belanja teh tarik pula. Siapa ingat nama kitab tu? Kita beli. Setiap kali nak baca, kita beli. Saya yakin dalam ni banyak orang yang ada. Yang selalu ikut kuliah. Kan? Kitab apa? Oh, nak sebut tak reti. Okey, tak apa, saya share. Kifayatul Muhtaj. Nama kitab tu Kifayatul Muhtaj. InsyaAllah ada rezeki kita baca pula. Berapa kali khatam dah, no? Lupa, Alhamdulillah. Tak apa. Benda lupa ni, Allah ampun. Terlupa, terpaksa, memang Allah Ta'ala ampun. Apatah kita manusia, no? Baik, itu secara ringkasnya, ringkas. Bacaan di Surah Merah secara ringkas. Kalau nak baca sungguh-sungguh memang lama, no? Apalah jadilah. Tiap-tiap tahun rasa ulang benda yang sama. Tapi seronok dengar. Sebab apa? Macam kita baca Quran lah. Habis ulang. Sebab dia juga adalah mukjizat hassi. Rasulullah ni digunakan dua jenis mukjizat. Satu dinamakan mukjizat hassi, satu nama mukjizat maknawi. Maaf tadi saya tersilap sebut. Saya sebut mukjizat Isra' Mi'raj hassi, dia bukan hassi, dia maknawi. Mohon maaf. Saya hamba Allah yang tersilap sebut. Saya kata Isra' Mi'raj mukjizat hassi, bukan. Isra' Mi'raj mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ada dua. Satu Al-Quran, satu lagi Isra' Mi'raj. Mukjizat hassi paling banyak. Di antaranya Nabi belah bulan. Ayat terbit keluar daripada celah-celah jari Nabi. Makanan sikit jadi banyak. Nabi boleh sembang dengan binatang. Yang tempat yang jauh menjadi dekat. Nabi dipayungi awan hitam. Itu dinamakan mukjizat hassi. Mukjizat maknawi ni tak nampak di mata, boleh dijiwai di hati. Sampai hari ni boleh rasa. Tidak? Sebab tu setiap kali datangnya Rajab, kita seolah-olah meraihkan bulan Mi'raj. Orang tua dulu panggil Ma'irat. Tidak? Bulan ni baca Ma'irat. Kita ni apalah baca Ma'irat. Mak saya dulu dia boleh hafal kisah ni tau. Satu. Dah kata tiap-tiap tahun punya baca. Budak-budak lah ni ada yang tak tahu kena promosikan pada golongan-golongan hak baru nak besar ni. Kalau dia dengar dia bukan senang ni nak baca kat budak-budak. Ada ke kuda terbang? Bukan kuda terbang, burak. Dia panggil kuda terbang. Tak apa, kuda terbang pilih sat dulu. Wallahualam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ni masa saya ambil ni 10.30 dah. Ada soalan katanya. Tak ada Ya. Apa dia? Zalikal kitab. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut Hazal kitab? Siapa yang tukang tanya ni? Siapa yang tukang tanya? Saya nak tahu. Dia tentu dia orang ahli nahu. Okey. Kenapa dia tak sebut Hazal kitab, tetapi disebut Zalikal kitab? Kan alif lam Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab itu. Dia tak sebut Hazal kitab. Kitab ini. Sebab Zalika kitab tu diturunkan untuk hampa semua. Untuk umat manusia. Bukan untuk Allah. Sebab tu disebut Zalika. Zalika ini isim isyarah. Dalam bahasa Nahu dia. Isim isyarah tu maksud dia di sana. Untuk itu hampa punya. Bukan kitab tu untuk Allah. Panduan untuk manusia. Macam kita kata, ambillah tu makan. Makna dia, kita yang bawa mai, kita nak bagi orang makan. Tapi, ni ada. Makna dia kita punya, kita nak makan kat kita. Ini dan itu, kedua-duanya tu, kalau hadha pun isim isyarah, hazihi isim isyarah, isim isyarah ni dia ada 4 belah.
haula alati, semua isim sarf. Alati isim mausul. Kalau dia kata itu zalika, maknanya untuk hamba, bukan untuk diri dia. Panduan kitab Al-Quran adalah untuk manusia, bukan untuk Allah, bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Tu hamba punya. Macam itulah. Tu hamba punya. Kalau yang ni aku punya. Tu maksud dia. Bukan zalika tapi hadhi. Itu cara saya belajar, no? Wallahualam. Sebab tu saya tanya, siapa tanya? Sebab dia bersifat nahu. Al-Quran ni kena faham nahu juga, no? Tak faham nahu pun bila. Nurul Baydha. 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 Ba alif hamzah. Baydha. Okey, nak sebut, kalau eja dot dalam bahasa Rumi dihis kan? Kan? Dihis menggantikan huruf dot, betul tak? Saya tak kerti. Itulah saya kata saya tak kerti. Nak ubah. Dia bolehlah bunyi dihis di dot. Kalau nak eja baydha, B-A-I D-H-A-K. Dot. Boleh lah. Q. Dot. Boleh lah. Janji bunyi. Walaupun tak keluar kot makhraj tu kan. Kalau Q ni makhraj apa? Qaf. Jadi qalqalah. Tapi dia situ hamzah. No? Kalau Q jadi baydha. Okey lah. Janji bunyi. Gambaran seorang pelukis melukis borok, bentuk dia macam kuda, ada sayap, muka dia macam manusia, perempuan kan, pergambarkan perempuan. Ini khurafat, ini khurafat yang digambarkan. Dia tu memang tak boleh digambarkan. Nabi cuma cerita macam tu sahaja. Nabi kata dia cantik, putih macam susu, pantas seperti kilat. Nabi cerita macam tu. Tapi kepala dia tak macam kuda. Cantik. Maka kecantikan itu disinonimkan dengan perempuan. Tu yang bubuh gambar dia tu kepala perempuan. Rambut panjang dengan perhiasan-perhiasan dia. Ini khurafat. Dulu orang pakai pelekat di dinding, no? Dia tulis pula borak Nabi. Pakat beli lah satu ketika dulu. Kan? Kita ni punya seronok tengok, syok menggila tengok. Dia sebenarnya bergantung dengan akidah juga tu lah. Tapi jahil kan. Jahil, pakaklah beli jadi hiasan dinding. Tak boleh tu lah. Yang sepupu-sepupu Nabi Allah Harun dengan Nabi Musa. Nabi Allah Harun dengan Nabi Musa sepupu. Dalam masa zaman Nabi Musa, hidup kemudian ada lagi yang hidup dengan Nabi Allah Musa. Nabi Khidir, Tok Guru Nabi Musa. Teman pemuda yang teman Nabi Musa pergi jumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Yusuf bin Nun. Yang naik perahu dengan dia. Yang tu wallahualam, saya tak berani bagi jawapan. Ada riwayat kata Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Ada yang kata dia dah wafat. Dia dah wafat. Tapi yang benar-benar masih hidup Nabi Isa alaihissalam. Jadi wallahualam, saya tak berani nak kata. Walaupun ada riwayat kata dia masih hidup, ada juga yang kata dia dah wafat. Okey, kemudian siapa lagi nak hubungan Nabi? Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria, dua beranak. Nabi apa lagi ada beranak? Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Kemudian lagi?
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak pak. Kemudian Nabi Ibrahim, ada lagi anak dia, Nabi Ishak. Tu ada hubungan-hubungan. Dan apabila ditanya, lagi, Nabi yang jadi raja, Nabi apa? Dua anak juga. Sulaiman dan Daud. Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Daud. Kemudian ada Nabi. Dalam cerita Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ada satu Nabi. Nabi apa? Dalam surah Al-Baqarah sebut nama dia. Jalut. Nabi Jalut. Kemudian ada Nabi juga disebut dalam surah Al-Kahfi. Dia bukan Rasul, dia Nabi. Zulkarnain. Masuk Zulkarnain tu yang memiliki 2 tanduk. Bayang pula dia ada tanduk pula dah. Depa ada hubungan lah. Ada hubungan. Nabi Muhammad SAW ada hubungan darah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dapat? Kalau kata kita tak boleh nak belajar asal istilah, bermula daripada Nabi Adam sampai kat kita ni semua anak beranak. Okey tak? Kira dia apa yang tu je lah. Dia nak? Tapi saya sudah dulu dah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurangan itu daripada dari saya. Wallahualam, insya-Allah panjang umur. Bulan depan, bulan 3 kita jumpa dah. Bermula dengan minggu kedua sama ilmu Muhammadiyah, minggu ketiga sambung kita tafsir, kemudian puasa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan ya musabbibat asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya qadiyal hajat ya mujibad da'awat ij'alna minan nabihin. Allahumma ansurna fa innaka khairul wa aftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.